Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam PDPR pada hari ini. Kita teruskan dengan pembelajaran kita sejarah. Okey, 1.2 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada akhir pembelajaran murid akan dapat menerangkan ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat dengan merujuk kepada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baik, dalam subtopik ini kamu kena tahu tentang 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ataupun KMM, ya. Baik, kita tengok 6 ciri tersebut. Ada kerajaan, ada rakyat, ada kedaulatan, ada wilayah pengaruh, ada undang-undang dan juga yang keenam ada lambang kebesaran. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Baik, kita rujuk kepada kerajaan. Okey, kalau kamu rujuk dalam buku teks muka surat 6 dan 7. Baik, kerajaan adalah raja merupakan pemerintah tertinggi. Ya, raja adalah ketua, sebagai ketua kepada kerajaan. Di bawah raja pula dibantu oleh golongan pembesar. Okay, mereka menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Okay, dalam sistem pembesar 4 lipatan ni, di bawah raja ada 4 orang pembesar, di bawah 4 orang pembesar ada 8 orang, di bawah 8 ada 16, di bawah 16 ada 32. Dia berbentuk piramid. Itu adalah sistem pembesar 4 lipatan dalam KMM. Okey, dan kerajaan perlu memastikan pentadbiran negara berada dalam keadaan tersusun. Itu adalah fungsi peranan kerajaan. Okey, di Melaka gelaran raja telah diganti dengan sultan, okey, selepas kedatangan Islam. Okey, boleh. Itu adalah berkaitan dengan kerajaan. Baik, yang kedua adalah rakyat. Rakyat ni adalah penduduk yang tinggal di sesebuah kawasan. Fungsi rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka ni adalah taat setia kepada sultan dan patuh kepada arahan ataupun undang-undang. Di Melaka terdapat 2 jenis rakyat, iaitu orang Melayu dan orang laut. Okey, orang Melayu, penduduk Melayu lah. Orang laut ni orang yang berkhidmat di laut. Okey. Manakala golongan diperintah ialah rakyat merdeka dan hamba. Itu golongan diperintah. Kalau dalam kerajaan tadi dipanggil sebagai golongan pemerintah, raja dan pembesar. Okey, sultan jamin kesejahteraan rakyat. Manakala rakyat perlu mengakui kekuasaan sultan. Okey, di situ wujudnya hubungan timbal balik antara sultan dan rakyat. Okey, itu rakyat, ya. Ciri yang ketiga adalah kedaulatan. Kedaulatan ni adalah lambang kekuasaan tertinggi sultan. Okey, dan kedaulatan maka diperoleh melalui kerajaan luar. Okey, dan contohnya, okey, kerajaan Melaka telah diiktiraf oleh negara China semasa pemerintahan dinasti Ming, di mana Laksmana Cheng Ho telah mengetuai rombongan kerajaan Cina ke Melaka untuk mengadakan hubungan yang baik. Oleh itu, mereka telah mengiktiraf Melaka sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Baik, seterusnya yang keempat, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ni ialah wilayah ataupun kawasan yang diperintah oleh raja dan diterima dan diperakui oleh rakyat. Timbal balik tersebut. Okay, dan ada 3 cara untuk mendapatkan wilayah pengaruh. Yang pertama melalui penaklukan, yang kedua naungan, yang ketiga perkahwinan. Saya akan terangkan selepas ini. Baik, undang-undang. Di Melaka ada 2 bentuk undang-undang, iaitu undang-undang yang pertama Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Baik, Hukum Kanun berkaitan dengan jenayah, manakala Undang-Undang Laut berkaitan dengan perdagangan di pelabuhan. Okey. Tujuan undang-undang ini diwujudkan adalah untuk mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat dan juga menjadikan KMM ini sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Okey. Dan ciri yang terakhir ialah lambang kebesaran. Lambang kebesaran ni adalah identiti kerajaan, keistimewaan sultan dan juga simbol kedaulatan sultan. Okey, contoh lambang kebesaran ialah adat istiadat yang dilangsungkan, penggunaan warna iaitu warna diraja warna kuning,
Dan nobat regular. Okay, nobat regular ni adalah alat kebesaran ataupun alat yang dimainkan dalam upacara-upacara di istana, dan juga cap mohor. Cap mohor ni tujuannya adalah untuk mengesahkan arahan daripada sultan. Baik, kita tengok kepada wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh ada 3 tadi kan. Okey, pertama taklukan. Taklukan ni adalah melalui peperangan. Contohnya Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokam, Indragiri dan Kampar. Okey, penaklukan ialah peperangan, melalui peperangan. Naungan ni pula adalah wilayah yang menerima ketuanan KMM, sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Okey, contohnya Linggar, Patani dan Kedah. Manakala wilayah peroleh melalui perkahwinan pula adalah contohnya apabila Sultan Melaka kahwin dengan kerajaan Majapahit, okay, automatically kerajaan Majapahit telah menghadiahkan wilayah. Contohnya wilayah Siantan kepada Sultan Mansur Shah. Okay. So itu kita ingat balik ke 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ulang balik, ada kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Baik, sebagai kesimpulannya, ciri-ciri yang 6 tersebut telah menjadikan sebuah kerajaan itu gemilang dan menjadi bukti asas negara bangsa telah terbentuk sebelum kedatangan Barat dan menjadi panduan pada masa kini. Okay, itu saja untuk PDPR pada hari ini. Sekian, terima kasih.